Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi bersama Cikgu Hairusma, iaitu Cikgu Bahasa Melayu kelas kamu. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, mata pelajaran Bahasa Melayu pada pagi ini, tema 4, keselamatan. Unit 12, selamat di jalan raya. Persediaan sebelum belajar. Okey, yang pertama, kamu sediakan buku teks. Buku aktiviti jilid 1. Seterusnya, buku PKJR atau buku pendidikan keselamatan jalan raya. Berpakaian kemas dan duduk di tempat yang selesa. Dan akhir sekali, sediakan alat tulis yang mencukupi. Okey, jom kita belajar. Buku teks muka surat 71. Unit 12, selamat di jalan raya. Aktiviti mendengar dan bertutur. Tajuk kecil, melintas dengan selamatnya. Cikgu nak kamu perhatikan gambar yang terdapat pada muka surat ini. Okey, yang pertama, cikgu bacakan hentian bas. Okey, awak tengok sini. Di seberang jalan raya sebelah sana terdapat hentian bas. Yang kedua, warden trafik. Okey, warden trafik ni ialah orang yang menjaga kamu melintas jalan raya semasa datang ke sekolah ataupun semasa kamu pulang dari sekolah. Okey. Yang ketiga, berbendul. Berbendul yang kamu lihat yang berbelang berwarna hitam dan putih. Seterusnya, lintasan belang, tempat kamu melintas yang berwarna kuning dan hitam. Okey, yang seterusnya, melintas jalan. Yang melintas jalan adalah kamu semua ataupun kita semua yang melintas jalan raya. Okey, tengok dialog yang cikgu nak baca ni. Okey, awak dengar dialog yang cikgu baca. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di tempat kosong. Kita mestilah melintas di mana? Okey, kita mestilah melintas di lintasan belang. Lintasan belang yang cikgu katakan tadi, yang garisan belang-belang ni berwarna hitam dan kuning. Okey, seterusnya, kita lebih selamat semasa melintas di sini kerana sebab apa selamat kita melintas di lintasan belang? Okey. Kita lebih selamat semasa melintas di sini kerana warden trafik mengawasi lalu lintas. Okey, seterusnya, buku teks muka surat 72. Okey, awak tengok sini. Yang ni gambar lampu trafik ataupun lampu isyarat. Okey, lampu isyarat ada 3 warna. Warna merah, warna kuning dan warna hijau. Okey, fungsi lampu merah ialah berhenti. Jadi, semua kenderaan berhenti semasa lampu merah bernyala. Seterusnya, lampu kuning. Lampu kuning fungsinya
bersedia untuk berhenti. Semua kenderaan bersedia untuk berhenti. Lampu hijau. Lampu hijau fungsinya untuk bergerak. Jadi bila kita tengok lampu hijau, kenderaan kita boleh bergerak. Semua kenderaan boleh bergerak. Okey, dah faham tentang lampu isyarat? Okey, bila faham, jom nyanyi bersama. Okey, cikgu nak awak nyanyi bersama. Lampu berisyarat ada 3 warna, merah, kuning, hijau, itulah warnanya. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau bergerak, itulah gunanya. Lampu berisyarat ada 3 warna, merah, kuning, hijau, itulah warnanya. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau bergerak, itulah gunanya. Lampu berisyarat ada 3 warna, merah, kuning, hijau, itulah warnanya. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau bergerak, itulah gunanya. Hijau bergerak, itulah gunanya. Okey, seronok dengar lagu. Okey, seterusnya, cikgu akan bacakan petikan ni. Kamu dengar dan perhatikan gambar. Okey, tajuk dia, beginilah caranya. Okey, cara untuk melintas jalan raya dengan selamat. Puan Harlina memegang tangan anak-anaknya. Mereka hendak melintas jalan raya. Mereka mengamalkan 5 langkah melintas dengan selamatnya. Okey, melintas jalan raya terdapat 5 langkah. Okey, awak tengok situ. Okey, mula-mula Puan Harlina dan anak-anaknya berhenti di bahu jalan. Okey, langkah pertama berhenti di bahu jalan. Selepas itu, mereka melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian, mereka melihat ke kanan semula. Okey, langkah kedua ialah melihat jalan raya arah kanan, arah kiri dan sekali lagi ke kanan semula. Okey, tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri dan tengok sebelah kanan semula. Okey, langkah yang seterusnya, langkah ketiga. Seterusnya, mereka mendengar bunyi kenderaan yang datang. Pasangkan telinga, dengar kenderaan yang datang. Okey. Yang seterusnya, sebelum melintas jalan raya, mereka berfikir terlebih dahulu. Langkah keempat. Langkah keempat, berfikir terlebih dahulu sama ada selamat ataupun tidak untuk melintas jalan raya. Dan akhir sekali, mereka berwaspada dan berhati-hati semasa melintas jalan raya. Ya, jadi ada 5 langkah.
Yang pertama, berhenti di bahu jalan. Yang kedua, melihat ke kanan dan ke kiri dan ke kanan semula. Yang ketiga, mendengar bunyi kenderaan yang datang. Keempat, berfikir terlebih dahulu. Dan yang seterusnya, yang kelima, melintas dengan berhati-hati dan berwaspada. Okey, cikgu harap kamu faham dengan petikan beginilah caranya untuk keselamatan diri kita semua semasa melintas jalan raya. Okey, sekarang jom kita buat latihan nak uji tengok ke fahaman kita. Nak faham ke tidak dalam pelajaran kita selama 2 minggu ni. Tajuk ataupun tema keselamatan dan juga tata bahasa yang kita telah pelajari. Okey, tengok yang pemulihan dulu. Bina ayat tanya. Okey. Ada 4 ayat tanya tetapi susunannya tidak teratur ataupun tidak betul. Jadi, mari kita susun bersama cikgu ayat tanya supaya menjadi ayat tanya yang betul. Okey, cikgu bacakan dulu yang pertama. Di sekolah kamu, siapa guru disiplin? Okey, ayat tanya ni susunannya tidak betul. Jadi kita nak susun bagi betul. Okey, petua cikgu kepada kamu. Kalau kamu tak tahu sangat, okey, kamu tengok dulu, kamu tengok huruf besar pada perkataan. Okey, awak tengok, cari huruf besar yang perkataan yang ada huruf besar. Okey, kat sini guru huruf besar, G huruf besar. Jadi kita ambil lah guru disiplin ni letak di hadapan ayat tanya. Okey, awak tengok sini. Jadi guru disiplin di sekolah kamu siapa? Hari tu cikgu dah terang. Kalau kata tanya siapa, tiadakah kata tanya siapa digunakan untuk diletakkan di akhir ayat tanya. Jadi, guru disiplin di sekolah kamu siapa? Ini baru ayat tanya yang betul. Okay, yang kedua, di manakah beratur murid-murid? Okay, di huruf besar. Jadi, kita dah tahu. Kalau di huruf besar, mestilah di hadapan ayat. Jadi, di manakah? Okey, di manakah? Hari tu cikgu dah terang. Kalau ada kah pada kata tanya, mestilah di hadapan ayat. Okey, tengok sini jawapan dia. Di manakah murid-murid beratur? Jadi, ni ayat tanya yang betul. Okey, seterusnya, tempat ini nama apa? Okey, tengok sini. N tu huruf besar. Jadi, kita susun mula dengan nama. Okey, nama tempat ini apa? Nama tempat ini apa? Macam tu. Dan akhir sekali, bilakah Sarjan Ramli bertugas? Ini ayat tanya yang betul. Awak tengok sini, B huruf besar, S huruf besar, R huruf besar. Tapi sebab apa bilakah yang di awal ayat tanya? Sebab S Sarjan Ramli adalah kata nama khas. Jadi kata nama khas walaupun di tengah ayat, di hujung ayat, mestilah huruf besar. Jadi kita ambil bilakah Sarjan Ramli bertugas. Jadi cikgu harap
kamu faham tentang penerangan cikgu tentang ayat tanya dan juga kata tanya. Yang ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 74. Okey. Latihan yang seterusnya, lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Awak tengok dulu perkataan dalam kurungan ni. Okey, daripada, kepada, ke, di, bilakah, manakah. Okey, awak masih ingat? Okey, yang ni adalah kata sendi. Kata apa? Kata sendi yang cikgu dah ajarkan kepada awak. Okey, hadapan, belakang. Yang akhir sekali yang dalam kurungan tu perkataan hadapan, belakang. Okey, hadapan dan belakang ialah kata arah. Menunjukkan arah mana. Okey, tengok yang pertama dulu. Ayat yang pertama. Sekejap lagi kita lengkapkan dengan kata sendi yang diberikan. Okay, yang pertama, guru disiplin sedang memberikan taklimat tempat kosong murid-murid. Okay, jadi nak bubuh apa? Daripada ataupun kepada? Cuba fikirkan. Nak letak daripada ataupun kepada. Guru disiplin sedang memberikan taklimat kepada murid-murid. Okay, faham? Okay, yang kedua, murid-murid tidak dibenarkan masuk tempat kosong bilik guru tanpa kebenaran. Okay, murid-murid tidak dibenarkan masuk tempat kosong bilik guru tanpa kebenaran. Ke ataupun di nak letak di situ. Cuba fikirkan. Okay, tengok sini. Okey, murid-murid tidak dibenarkan masuk ke bilik guru tanpa kebenaran. Ayat yang ketiga, di tempat kosong, tempat melintas yang selamat. Bilakah, manakah? Okey, yang ni bilakah, manakah ni kata tanya. Okey. Awak nak letak apa? Bilakah ataupun manakah? Yang menunjukkan tempat. Kalau tempat, apa dia? Hari tu cikgu dah ajar kan? Okey, di manakah tempat melintas yang selamat? Bila digunakan untuk masa, tahun, bolehlah kita guna bilakah. Okey, ayat nombor 4. Dilarang melintas di tempat kosong bas yang sedang berhenti. Okey, dilarang melintas di tempat kosong bas yang sedang berhenti. Hadapan ataupun belakang jawapannya. Okey, dilarang melintas. Macam mana nak letak? Hadapan ke belakang? Bas. Okey. Dilarang melintas di hadapan bas yang sedang berhenti. Jangan lalu ataupun jangan lintas di hadapan bas ataupun di hadapan kenderaan lain. Bahaya. Okey. Okey, seterusnya yang akhir iaitu latihan pengukuhan. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 76. Okey, di sini arahan dia, baca dan fahami teks. Kemudian jawab soalan. Ni pun, ni nak jawab soalan. Tadi kita buat soalan. Yang ni kita kena jawab soalan. Okey, cikgu terangkan satu persatu. Sebelum tu, kamu dengar cikgu baca petikan pendek ni. Okey. Mila demam. Alia melawat Mila. Pernahkah kamu minum madu lebah? Mila tanya Alia.
tidak pernah, jawab Mila. Cubalah minum madu lebah selalu. Kita tidak mudah dijangkiti penyakit. Tubuh kita juga akan sentiasa sihat. Ya, saya ingin mencubanya, balas Mila. Saya minum 1 sudu madu lebah yang dibancuh dengan air setiap pagi, kata Alia. Wah, patutlah saya lihat kamu sentiasa sihat, kata Mila. Okey, jadi perbualan antara Mila dan Alia. Mila demam tapi Alia sihat. Sebab apa Alia sihat? Sebab dia selalu minum madu lebah. Okey, tengok soalan ni. Okey, soalan dan jawapan kepada soalan adalah berpandukan dialog ataupun perbualan yang cikgu baca tadi. Tak boleh ambil jawapan tempat lain. Kena cari dekat dalam perbualan tadi. Okey, soalan nombor 1. Siapakah yang demam? Okey, dia tanya, siapakah yang demam? Siapa yang demam? Alia ataupun Mila? Siapa yang demam? Okey, jawapan dia Mila yang demam. Okey, siapakah yang demam? Jadi jawapan dia mestilah berkaitan dengan soalan yang ditanya. Mila yang demam. Okey, soalan yang kedua, tengok cikgu baca. Alia minum madu lebah bila? Alia minum madu lebah bila? Bila? Tadi kita dah baca kan? Cikgu dah baca. Bila? Bila Alia minum madu lebah? Okey, jawapan dia, Alia minum madu lebah pada setiap pagi. Tadi dia dah bagi tahu dekat siapa? Dekat Mila. Dia setiap pagi minum madu lebah. Okey, jawapan dia sama dengan soalan yang ditanya. Janganlah tanya lain, jawab lain. Tu bukan jawapan untuk pertanyaan. Okey? Okey, soalan yang ketiga. Mengapakah madu lebah baik untuk kesihatan? Mengapakah madu lebah baik untuk kesihatan? Sebab apa dia baik untuk kesihatan? Okey, tengok jawapan dia. Ni jawapan cikgu buat. Okey, madu lebah dapat mencegah tubuh dari dijangkiti penyakit. Kalau kita amalkan minum madu lebah setiap hari, jadi kita dapat mencegah dari dijangkiti penyakit. Okey, soalan yang keempat, yang akhir. Jika kamu demam, apakah yang perlu kamu lakukan? Kalau kamu demam, apakah yang perlu kamu lakukan? Okay, kalau berdasarkan dialog ni ataupun perbualan ni, okay, tengok cikgu buat jawapan. Jika saya demam, saya akan minum 1 sudu madu lebah yang dibancuh dengan air setiap pagi. Bolehlah jawapan macam ni pun. Ataupun dia tanya kalau kamu demam. Bukan dia tanya kalau Mila demam ataupun Alia demam. Kita bolehlah buat jawapan sendiri. Kalau nak jumpa doktor ataupun amalkan macam Alia buat. Jika saya demam, saya akan minum 1 sudu madu lebah yang dibancuh dengan air setiap pagi. Okey, setakat itu dulu pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu 1 Bestari. Cikgu harap awak faham apa yang cikgu terangkan dan cikgu harap juga awak baca semula petikan-petikan tadi untuk lebih memahami. Okey, jumpa lagi bersama Cikgu Hairusma. Sekian.